Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mungkin ada perkataan-perkataan saya dalam video-video sebelum ni yang menyinggung perasaan saya. Jadi saya susun 10 jari. Mohon maaf betul-betul dari anda. Yang kedua, saya nak zahirkan perasaan penghargaan ataupun terima kasih saya kepada anda sebab support saya dari tahun 2017 sampai sekarang. Dengan views yang anda buat tu, dengan anda klik link produk yang saya recommend anda beli, semua benda tu dah memberi impak yang positif kepada diri saya supaya saya dapat terus menerus buat video kepada anda lah. That's why saya sangat-sangat berterima kasih di atas sokongan yang anda berikan. Salah satu benda yang menggembirakan hidup saya bila saya keluar rumah, saya pergi ke mall, saya pergi ke mana-mana, ada orang tegur saya, ni habis cerah Mona Lisa PC ke? Yang paling saya rasa macam awesome gila masa saya pergi ke umrah dekat Masjid Nabawi, ada orang tweet belakang saya, dia bagi tahu, ni habis cerah Mona Lisa PC ke? Boleh ambil gambar. Masa tu saya macam teruja gila sebab dekat Masjid Nabawi, bukan dekat KL, bukan dekat Kelantan, ada orang yang kenal saya. Betul-betul terima kasih lah. Yang ketiga, which is main topik kita, saya nak minta bantuan anda. Main topik kita, saya nak minta bantuan anda dekat mana saya patut improve video dekat channel YouTube Mona Lisa PC ni supaya views saya makin bertambah. Alright, saya tengok analitik terbaru dekat channel YouTube Mona Lisa PC ni, saya punya views dalam sebulan tu tak sampai 500,000 views pun. Kalau dulu untuk makluman anda, saya boleh cecah hampir 1 juta views. Tapi sekarang tak sampai separuh dari views yang dahulu. Which is, benda ni buatkan saya sedikit sebanyak dia jatuhkan motivasi saya lah untuk hasilkan video. Saya tengok, saya rasa down. Ini adalah benda betul. Saya boleh poyo bagi tahu kepada anda yang, oh, saya tak kisah sangat bab views ni. Saya tak tengok sangat benda ni. Saya nak hasilkan video. Which is, benda tu tipu lah. Views ni serba sedikit dia mengganggu saya punya emotion. Dia memang efek kepada saya punya quality of life lah. So, saya buat YouTube channel YouTube Mona Lisa ni atas tiga perkara, 3 sebab ataupun 3 asas. Yang pertama, saya betul-betul nak kongsikan kepada anda pengetahuan dan juga produk-produk baru berkait dengan barang-barang komputer. Yang kedua, sebab saya nak gunakan platform ni untuk marketkan kedai komputer saya, Mona Lisa PC. That's why saya selalu promote, kalau anda nak beli barang komputer, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below, which is dia bawa anda ke kedai komputer saya. Yang ketiga, sebagai saya punya second ataupun third stream income lah. Yang ni dia datang kemudian. Tapi 2 tadi adalah yang betul-betul saya start 2017. 2018, 2019 baru saya nampak yang, oh, YouTube ni boleh buat duit. So, saya pun fikir macam, okay lah, ini jadi side income aku. And semua benda ni dia memang berkait dengan views. Makin banyak views, makin banyaklah duit yang saya dapat. Even makin banyaklah exposure kedai saya kepada anda. Makin banyaklah ilmu yang saya dapat kongsikan dengan orang kan. So, apa-apa pun dia berkait dengan views. Bila views berkurang, maka automatically saya punya motivation ataupun saya punya emosi tu akan jatuh ha. And bila saya fikir-fikir balik, apakah faktor yang menyebabkan views dekat channel YouTube ni, YouTube saya berkurang, adalah beberapa faktor yang saya fikir. Yang pertama, saya fikir mungkin kualiti video saya tak bagus. Tapi bila saya tengok balik, saya compare balik video dulu dengan sekarang, saya fikir kualiti video sekarang lagi bagus. Kalau dulu saya pakai iPhone 7, saya pakai Samsung Galaxy Note 8 kan, saya record video, anda boleh nampak lah kualiti video dia tak secantik sekarang. Sekarang saya pakai Sony A7C, which is saya upgrade supaya anda dapat satu kualiti video yang cantik. Dan sekarang saya lebih faham tentang color grading, walaupun tak sempurna. Memang color grading saya ke laut sikit kalau nak dibandingkan dengan Adli ataupun nak dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi saya percaya kalau nak dibandingkan dengan dulu, kualiti ataupun warna video saya sekarang lagi cantik. Okay, so kemungkinan pertama ni akan terhapuslah. Bagi saya kualiti video sekarang lagi cantik dari kualiti video dulu. That's why sepatutnya views makin bertambah. Okay, yang kedua, saya fikir mungkin disebabkan maklumat yang saya sampaikan kepada anda ni banyak kekurangan dia. Tapi
bila saya tengok-tengok, saya compare balik video dulu dengan video sekarang actually lagi detail loh. Saya punya penerangan tu lagi menarik, lagi detail. Kalau dulu saya bagi contoh, bila saya review headphone, saya bagi tahu secara general, audio dia padu babe. Dia punya bass tu bombastic, bom bunyi macam tu. Tapi sekarang saya lagi detailkan bunyi dia. Kualiti tu macam mana? Dia punya audio tu okey, bass, sub bass macam mana? Deep bass macam mana? Mid, high dia macam mana? Dynamic dia tu macam mana? Everything saya cerita dengan lebih detail. Ataupun sebagai contoh lagi, kalau saya review mechanical keyboard, kalau dulu saya just bagi tahu kepada anda, dia pakai blue switch, dia pakai red switch, bunyi dia macam mana, something like that. Tapi sekarang kalau anda perasan bila saya review keyboard, saya dah bagi tahu dia punya layer macam mana. Memang gila-gila detail lah sekarang kalau nak dibandingkan dengan dulu. So, kemungkinan yang kedua ni pun bagi saya macam tak legit lah. Okey, yang ketiga pula, mungkin juga sebab produk yang saya review ni tak variety sangat. Cuma yang ni pun bila saya tengok video dulu dengan sekarang, dulu saya fokus kepada laptop, saya fokus kepada PC, benda-benda yang berkait dengan PC macam keyboard, mouse, SSD bagai kan. Tapi sekarang lagi variety babe. Saya review bukan sahaja komputer, bukan sahaja PC, laptop kan, tapi smartphone, lepas tu ada juga konsol. Even kalau tahun lepas ataupun tahun ni, saya ada review sedikit tentang kereta arus yang saya beli. Jadi dari segi variety itu pun memang variety gila lah kalau nak dibandingkan dengan dulu. Untuk itu, saya tak tahu dekat mana saya patut improve. That's why saya buat video ni. Ada yang kata, okay, sekarang orang dah berpindah ke TikTok. Orang dah tak tengok YouTube. Which is, sebenarnya kalau kita tengok kepada statistik, tak berlaku sangat benda tu. Orang memang betul dari Facebook orang berpindah ke TikTok and orang tak buka Facebook. Ini betul. Tapi YouTube, walaupun orang pergi ke TikTok, masih ramai lagi yang kekal dekat YouTube. Orang tak cari review produk dekat TikTok sebab dekat TikTok dia tak sedetail dekat YouTube. Orang nak tengoklah dia punya teaser tu dekat TikTok. Tapi bila nak pergi detail, orang nak tahu produk satu-satu produk tu macam mana, orang still balik kepada YouTube search, okay, review Iligear Sapphire GX, something like that. So, sebenarnya isu orang berpindah ke TikTok tu tak ada bila kita bercakap tentang YouTube ni. That's why bagi saya, isu orang berpindah ke TikTok tu tak ada. Kalau ada sekalipun, saya memang ada channel dekat TikTok. Kalau TikTok Mona Lisa tu saya ada 280,000 followers. Kalau channel persendirian saya ada dekat 10,000 followers. So basically macam ni, tak apalah, TikTok tu kita tolak tepi. Kita fokus kepada YouTube ni. Jadi, saya tak tahulah apa yang patut saya improve, and saya yakin yang anda sahaja mampu tegur saya, mampu bagi pendapat macam apa yang patut saya improve dan sebagainya. Saya ada fikir jugalah macam, okay, lepas ni aku nak buat video yang lebih santai. Tak nak ada talking head dalam video macam ni. Just nak santai-santai, pegang kamera, jalan-jalan dekat mall ke, jalan-jalan dekat taman ke. Tekan button record, lepas tu sembang je, tak ada skrip. Okay, kalau nak review iPhone 14 Pro ni pun just tekan record, lepas tu tunjuk iPhone 14 Pro apa yang best, apa yang tu. Dia tak ada skrip, dia tak scripted. Untuk pengetahuan anda, video-video saya ni memang scripted. Video-video saya ni memang saya buat skrip dulu sebelum record. Tujuan dia bukanlah disebabkan saya dibayar. Memang ada beberapa video saya dibayar, tapi skrip yang saya buat tu supaya poin-poin yang saya dapat lontarkan kepada anda tu nampak lebih kemas, nampak lebih tersusun and padat. Tapi kalau saya tak buat skrip, video saya tu akan jadi macam cacah marba sikit lah. Even untuk video kali ni pun betul saya ada buat skrip, tapi saya tak tengok langsung skrip tu. Saya just sampaikan kepada anda. That's why anda nampak sikit macam ada lopong-lopong di dalam video yang saya buat ni. Saya ada fikir juga macam tu. Cuma tak pastilah penerimaan anda macam mana. Saya buat video ni sebab saya ingat satu pesanan ataupun nasihat dari senior-senior saya dulu. Bila kita berjalan, kita takkan perasan ada kotoran dekat belakang kita. Katakan ada burung berak najis dia kena dekat belakang baju kita. Kita takkan perasan benda tu. Kita tengok, okey, baju aku nampak cantik je. Okey, aku pakai perfume wangi je. Orang yang dapat tegur kita adalah orang yang di belakang kita ataupun orang yang di luar kita punya circle tu. So dia boleh bagi tahu kepada kita, okey, di belakang kau ni ada tahi burung. So kau kena buka baju, kau kena pergi basuh dan sebagainya. That's why saya buat video kali ni. Lagi-lagi bila kita buat video dekat YouTube ni, dia macam salesman lah. Saya sedang menjual kepada anda and saya kena tahu apa yang anda nak.
Apa yang anda nak. Saya boleh assume yang anda nak itu, nak ini, nak itu, tapi at last end up dia bergantung kepada anda lah. Anda nak video yang macam mana sebenarnya? Anda nak konten yang macam mana? Produk yang macam mana? Kalau anda rasa macam saya perlu untuk buat video review kereta, mungkin saya boleh pertimbangkan dan saya buatlah. Apa-apa pun anda boleh utarakan pendapat anda boleh tegur saya, anda boleh bagi tahu, okey Habis Cerah, kalau Habis Cerah buat begini, mungkin views channel YouTube Habis Cerah ni menaik. Saya tak adalah nak macam views tinggi macam Fazli Halim ke, Faz ke, atau Izami Gadget. Sekali publish video dalam masa 1 jam dapat 10,000 views. No. Saya nak dia kembali kepada dulu je. Dulu macam mana? 3 hari tu dapatlah dalam 3,000 views. Macam tu je. Saya tak nak tinggi pun. Dapat 5,000 views dalam masa seminggu pun dah good enough untuk saya. Dah good enough untuk saya. Sekarang kan dalam masa 5 hari pun kadang-kadang ada video tak cecah 1,000 views pun. Kalau nak kata saya tak share, saya memang share dalam grup Facebook. Saya memang buat benda tu. Even dalam Telegram Mona Lisa pun saya ada share juga kepada anda. Saya publish video hari-hari tapi sayangnya video tu tak dapat tontonan sangat. Saya macam saya bagi tahu di awal video tadi, saya boleh poyo bagi tahu yang anda punya views tu tak beri impak kepada saya, tak bagi kesan kepada saya. Benda tu kita kata sampah. Apa-apa pun views memang bagi kesan kepada saya, baik dari segi emosi dan juga saya punya pendapatan lah. And of course bila pendapatan berkurang, saya punya quality of life pun akan berkurang. So saya buat video ni, saya nak minta bantuan anda supaya anda dapat bagi suggestion ataupun teguran kepada saya dekat mana saya patut buat, atau dekat mana saya patut baiki, dekat mana saya patut improve, ataupun apa yang patut saya buat supaya channel YouTube Mona Lisa ni dapat kekal. To be honest dengan anda, kalaulah benda ni berterusan, saya memang fikir lebih baik aku fokus kepada bisnes aku je. Anda pun tahu yang saya ada 4 buah restoran. Saya ada Samurai Yakiniku Kota Baru, saya ada Samurai Yakiniku Bangi, saya ada Konoha Japanese Buffet dekat Kota Baru, and saya ada satu cafe hipster dekat Pantai Kemayang, and of course saya ada kedai komputer. So, kalau benda ni berterusan, saya rasa macam tak berbaloi untuk saya invest satu hari satu video. Mungkin saya akan tutup channel YouTube Mona Lisa dan fokus kepada benda-benda lain lah. Ini bukanlah clickbait, tapi saya betul-betul perlukan bantuan anda. Terima kasih in advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.